Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala yuhibbu hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sallallahu alaihi. Imam tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana pagi ini dapat segera kita bertemu. Dan mengenai untuk kali ini ialah dua cara untuk menyempurnakan akal. Ada yang mengatakan ikmalul aqli itba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtihi. Ikmalul aqli, kesempurnaan akal. Itba'u ridwanillah, boleh diperolehi dengan cara itba'u, mengikut ridwanillah, keredaan ataupun sesuatu yang Allah Ta'ala redha. Wajtinabu sukhtihi, bermaksud dalam masa yang sama kita menjauhi yang Allah Ta'ala murka. Saya ulang balik kata-kata ini. Tidak sebut siapa, kemarin pun cari tak tahu siapa yang ungkapkan ayat ini, tapi maksud dia baik untuk kita. Ikmalul aqli, kesempurnaan akal seseorang itu, itba' ridwanillahi ta'ala, boleh diperolehi dengan cara dia mengikut sesuatu yang Allah Ta'ala redha. Wajtinabu sukhtihi, dan dalam masa yang sama dia menjauhi kemurkaan, sesuatu yang Allah Ta'ala murka. Jadi tuan-tuan, upaya yang dikasihi Allah Ta'ala, mula sekali yang disebut kepada kita adalah tentang akal. Manusia ni Allah Ta'ala bezakan dengan makhluk yang lain. Antara yang dibezakan adalah akal. Dan kita pun tahu dalam syariat, akal ni juga diambil sebagai satu kehidupan. Dan mumayyiz itu salah satu ciri yang menunjukkan seseorang itu berakal. Mumayyiz, dia boleh membezakan. Dan dari sudut pentaklifan, diberi tanggungjawab, kita ni dikira dosa pahala juga diambil kira berkait dengan akal. Sebab tu disebut aqil dan baru disebut baligh. Jadi semua ini bermakna akal itu adalah neraca timbangan. Allah Ta'ala bagi kepada kita akal untuk kita buat pertimbangan antara kebaikan atau keburukan di akal. Dan kalau kita nak letak ilmu itu di mana, ilmu ni adalah penyuluh. Jadi akal manusia ini Allah Ta'ala bagi sebagai penimbang antara dua perkara. Dan ilmu itu adalah penyuluh. Di mana pula kedudukan hati kita? Hati itu nak buat keputusan. Jadi semua ni berkait. Sebab tu Nabi sebut kepada kita, innamal a'malu binniyat. Perbuatan kita ini bergantung kepada niat. Niat itu nak buat keputusan hati. Jadi ada tiga perkara yang kita boleh kaitkan dengan hal ini, iaitu akal itu utama kerana dia menimbang, dia neraca. Kemudian ilmu itu dia adalah penyuluh untuk kita berada pada jalan yang betul. Dan juga hati itu tempat kita buat keputusan. Jadi semua yang dinyatakan ini penting untuk kita mencari ataupun menjadi manusia yang
dapat melaksanakan semua tuntutan Allah Ta'ala, dan masa yang sama dapat juga meninggalkan semua perkara yang Allah Ta'ala larang. Dan dalam hal ini, kalau kita lihat banyak ayat Allah Ta'ala yang menceritakan tentang akal. Kita boleh lihat kalau dalam surah Al-Mulk yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'id. Contoh ayat-ayat 10 surah Al-Mulk cerita kepada kita bagaimana orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka, dicampak masuk dalam neraka, ketika itu dia sebut bila malaikat yang jaga neraka tanya, tidakkah, kan ayat sebelum tu, tidakkah kamu dulu Allah Ta'ala putuskan orang yang memberi peringatan, yakni para rasul. Kan Nabi dan para rasul ini, Anbiya dan para rasul, tugas mereka basyiran wa nadhiran, memberi berita gembira, yakni cerita tentang kebaikan syurga, jalan yang boleh sampai kepada syurga. Begitu juga mereka menceritakan tentang sesuatu yang menjadi nazir, iaitu peringatan, ancaman. Ini tugas. Jadi malaikat tanya kepada ahli neraka, tidakkah dulu masa di atas dunia kamu telah diberikan peringatan dan juga diberikan sesuatu yang menggembirakan kamu? Ketika itu mereka sebut, law kunna nasma'. Mereka berkata, kalaulah kami dulu dengar, au naqil, atau kami fikir tentang apa yang disampaikan. Inilah perkataan bermaksud yang kita fikir atas dunia ini, yang kita buat pertimbangan, yang kita ikut ataupun tidak, diambil kira oleh Allah Ta'ala untuk ditentukan masir perjalanan kita yang akhir, sama ada kita masuk ke dalam syurga ataupun ditempatkan dalam neraka. Dan dalam ayat itu disebut ma kunna fi ashabis sa'id. Kalaulah kami buat yang kami nyatakan tadi, sama ada kami dengar, ikut, ataupun kami berfikir dulu kemudian baru kami buat, maka ketika itu ma kunna, kami takkanlah sebagaimana sekarang kami berada dalam golongan yang diberi siksaan oleh Allah Ta'ala. Ini peranan akal, bermakna bila seseorang itu berfikir menggunakan akal, dia adalah orang yang disukai. Allah Ta'ala suka orang yang menggunakan akal ini. Maksud dia berfikir berkait dengan apa juga yang boleh menyampaikan dia kepada sesuatu yang baik. Dia tengok alam, maka dia ingat pada Allah Ta'ala. Kan kita selalu dengar ayat yang sebut tentang tengok langit, tengok bumi kan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kan perbezaan, perubahan malam dan siang. Kan kita tengok yang tu pun kita dah nampak kehebatan Allah Ta'ala. Tak ada satu kuasa pun yang boleh mendahulukan yang mana yang patut yang telah Allah Ta'ala dahulukan dan yang mana yang dikemudiankan. Perbezaan siang dan malam tak boleh ubah. Kita doa macam mana pun, walaupun kita tahu doa tu boleh mengubah sesuatu, tapi bila sampai pada perkara-perkara yang macam ni tak boleh berubah. Kita tak mahu, ya Allah janganlah jadikan esok tu ada siang. Memang tak boleh kan, walaupun kita doa. Kita nampak itu adalah satu kelebihan, kebaikan yang Allah Ta'ala bagi. Begitu juga ada siang, apa baiknya, ada malam, apa baiknya. Bila kita lihat, kita memikirkan hal itu, orang begini Allah Ta'ala suka. Kerana dia ada ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala dalam pertukaran siang dan malam itu. Bila dia fikir, dia dapat faedah. Sebab tu lepas ayat tu sebut tentang orang yang duduk, berdiri, orang yang berdiri, duduk, berbaring pun dia ingat pada Allah Ta'ala. Ini gunanya akal dan baiknya akal bila digunakan pada tempat dan dengan dan cara yang betul. Dan dalam ungkapan ini telah disebut kepada kita
Orang yang demikian adalah orang yang memiliki akal yang sempurna. Dan kesempurnaan akal itu apa akan jadi? Yang menjadikan dia lebih sempurna, lebih baik bila dia itba'u ridwanillahi ta'ala. Dia mengikut semua perkara yang Allah Ta'ala redha. Redha di sini dia kembali kepada apa yang ditentukan oleh syariat. Semua yang Allah Ta'ala redha bermaksud apa yang diizinkan oleh syariat. Sama ada izin itu berbentuk wajib ataupun izin itu berbentuk sunat, atau izin itu berbentuk harus. Itu izin Allah Ta'ala benarkan. Sebab itu dalam hukum kita ada perkara yang saya nyatakan tadi, wajib, sunat ataupun harus. Melangkau pada harus, maka dia pergi kepada makruh. Itu Allah Ta'ala tak suka. Dan langkau lebih daripada itu lagi, dia pergi kepada haram. Itu tentulah, memanglah Allah Ta'ala tidak suka. Bermaksud lepas daripada yang harus itu, dia tidak lagi masuk pada ridwan yang Allah Ta'ala redha. Jadi ini kita kena berhati-hati. Dan pada masa yang sama, dia juga kena wajtinabu sukhti, jauh daripada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi bermakna dua perkara ini mesti seiringan. Buat yang Allah Ta'ala suruh, tinggal yang Allah Ta'ala larang, mesti beriringan. Dia tak boleh salah satu. Buat baik saja, pada masa yang sama dia tidak menghalang, mencegah. Dia juga tidak menyatakan sesuatu itu buruk. Tak boleh. Mesti beriringan. Sebab itu dalam kita lihat ayat Allah Ta'ala tentang hal ini, amar ma'ruf nahi munkar itu sentiasa digandingkan. Dia tidak menyebut, Allah Ta'ala tidak menyebut ma'ruf sahaja ataupun munkar sahaja. Dalam hal melakukan pencegahan ini ataupun melakukan suruhan, mengajak orang buat baik, dia mesti beriringan. Inilah hal yang secara jelas Allah Ta'ala nyatakan kepada kita supaya melaksanakan perkara tersebut dalam keadaan beriringan. Dan hal ini bila dikaitkan dengan apa yang dinyatakan oleh orang yang menyebut perkara ini, iaitu ikmalul aqli, kesempurnaan akal. Dia bermula ataupun dia boleh seseorang itu dapat dengan cara dia melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala suka, dan masa yang sama dia meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Dan orang begini, kalau kita lihat, bila akal dia sempurna, maka dia boleh sampai darjat-darjat tertentu. Orang berilmu ini, bila dia ada akal, bermaksud dia boleh sampai kepada ilmu yang baik. Bila ilmu yang dia dapat itu dia gunakan pula dalam kehidupan, maka orang begini ada kebaikan bukan sahaja untuk diri dia, tapi juga kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Kalau dia ketua keluarga, bermaksud ahli keluarga dia akan dapat faedah sama. Kalau dia ketua masyarakat, maksudnya masyarakat tu akan dapat faedah sama. Apatah lagi dia ketua negara, maka dia akan dapat faedah yang sama, iaitu rakyat itu akan dapat faedah. Ini penting. Kan Allah Ta'ala sebut apa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut pada Allah Ta'ala itu adalah orang yang kategori dia ulama lah. Tak kira lah ulama itu nak bagi maksud ulama yang memahami agama ataupun ulama yang mengetahui bidang apa pun. Tetapi semuanya itu akan balik kepada Allah Ta'ala. Bermaksud dia jadi apa pun, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mana dengan akal itu, manusia kita ini boleh sampai kepada darjat takwa, iaitu takut pada Allah Ta'ala. Takut dalam arti kata menjaga semua yang diperintah, buat yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Cuba untuk buang benda-benda yang Allah Ta'ala larang atas dunia ni. Sebab itu penting kepada kita semua memahami hal ini agar kita dapat kesempurnaan akal yang kita bincangkan pada pagi ini. Akhir sekali, kerana itu mengembangkan akal
dengan cara yang bercakap dengan panduan di atas hanya akan mendapati kegagalan dan sebenarnya orang itu tidak waras. Jadi ini kesimpulan dia lah. Mudah-mudahan apa yang kita letakkan pada hari ini menjadi panduan kepada kita semua, menjadi perkara yang boleh kita ikuti agar kita menjadi manusia yang Allah Ta'ala ataupun sebagaimana yang disebut oleh penulis kita ni lah, iaitu orang yang ada akal yang sempurna, bukan orang yang memiliki akal yang tidak sihat atau tidak waras. Aku lupa melihat. Wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.